Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Kejayaan luar biasa yang dicapai menerusi lawatan Perdana Menteri ke Jerman baru-baru ini hasil kerjasama berpasukan perkhidmatan awam. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan menzahirkan kebanggaan selain memberitahu ia didorong usaha setiap jabatan, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Kementerian Luar yang membuat persiapan awal. Sebagai kerjasama sepasukan, ya, termasuk penjawat awam sangat penting, ya, kerana keyakinan mereka. Sekarang bila dia nilai, dia kata jauh lebih cekap, keputusan lebih cepat dan tidak berlaku keterisan. Saya jumpa beberapa yang besar, ya, yang bersetuju untuk melabur segera. Jadi pandangan mereka terhadap dasar kerajaan, pimpinannya dan penjawat awam sangat positif. Beliau berucap pada perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar memberitahu lawatan 6 harinya ke Jerman berjaya mengukuhkan persahabatan yang sedia erat antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta isu yang tidak sepatutnya diberi perhatian dijadikan polemik. Ini termasuk isu pengiktirafan Bak Kuteh serta pembukaan kantin sekolah sepanjang Ramadan. Katanya, rakyat seharusnya memanfaatkan isu ini dalam ruang wacana dan perbincangan yang lebih sihat. Saya bincang masalah ini kan, pelaburan bagaimana gini. Tapi balik Malaysia punya Bak Kuteh buka kantin sekolah bulan Ramadan. Itu jadi itu hangat seolah-olah itu hidup matinya kita, maruah kita. Satu kertas siasatan dibuka berhubung kes penjualan stoking tertera kalimah Allah di KK Mart Bandar Sunway yang tular sejak 13 Mac lepas. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah maklumkan setakat ini 36 laporan polis diterima. Secara lanjut, kita laksanakan terhadap pengurusan dan juga vendor yang terlibat bagi pastikan bahawa stoking ini tidak lagi berada di pasaran dalam negara ini. Walaupun permohonan maaf telah pun dikemukakan oleh pihak KK Mart dan vendor terlibat, KDN akan meneruskan siasatan bagi menangani isu ini yang mencetuskan kegemparan dan juga kegusaran awam. Kes itu disiasat bawah Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada masa sama, Datuk Seri Dr. Samsul mengesahkan tiada lagi penjualan stoking berkenaan di semua premis KK Mart di seluruh negara. Sementara itu, Menteri JPM Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar meminta rakyat kekal tenang dan beri kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk jalankan siasatan. Dan saya memohon kepada rakyat, khususnya yang beragama Islam, untuk tenang dan berikan kepercayaan kepada pihak berkuasa untuk jalankan siasatan. Polis akan jalankan siasatan. Saya harap pihak polis, pihak JAKIM, pihak KPDN, HP untuk jalankan siasatan yang rapi. Kenal pasti punca siapa yang buat benda ni dan apa niat sebenarnya dia lakukan perbuatan ni. Jadi kita tak nak perbuatan khianat ini yang melibatkan kesucian dan satu perkara yang sangat sensitif dalam bulan Ramadan ni di kalangan orang Islam ni tidak berulang pada masa akan datang. Beliau telah mengarahkan JAKIM untuk berjumpa dengan pengurusan kedai sebaneka terlibat bagi menyiasat insiden terbabit. Dalam perkembangan sama, Yadim meminta agensi terlibat menilai dan mengkaji semula setiap proses rantaian bekalan barangan sebelum masuk ke pasaran. Tindakan penguatkuasaan penting kerana isu tersebut menyentuh sensitiviti umat Islam. Yadim turut memuji keupayaan agensi penguatkuasa dalam menangani isu terbabit. RM30 juta diperuntuk bagi pelaksanaan inisiatif Geran Padanan Latihan Industri untuk perusahaan kecil dan sederhana LIKES. Peruntukan itu bakal beri manfaat kepada 30,000 pelatih industri. Ia julung kali diperkenal bagi mendukung sektor PKS serta syarikat permulaan.
Kadang-kadang untuk syarikat-syarikat yang lebih kecil, mereka mungkin lebih prefer, mereka lebih cenderung kepada geran padanan berbanding dengan insentif potongan cukai. Ini juga merupakan dapatan daripada survey yang dilaksanakan oleh Talent Corp. Jadi bagi mungkin syarikat-syarikat besar lebih mampu untuk membayar dengan lebih tinggi, maka mereka mampu untuk menunggu potongan cukai dan sebagainya. Tapi untuk syarikat SME, mereka lebih cenderung kepada konsep geran padanan. Justru geran padanan ni diumumkan buat kali pertamanya, geran padanan untuk latihan amali. Arahan dah diberikan. Likes menawarkan allowance latihan industri selama 6 bulan dan permohonan terbuka kepada PKS dan syarikat pemula yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 289 aduan diterima sejak KPDN lancar Ops Pantau 2024 di seluruh negara sejak 12 Mac lepas. 179 daripadanya aduan berkaitan tanda harga. Angka itu menunjukkan pengguna kini semakin peka dengan isu tersebut. Dekat 6 hari bermula daripada 12 sehinggalah 17 Mac 2024 kita terima 289 aduan dan 179 aduan adalah berkaitan dengan tanda harga dan juga harga yang tidak munasabah. Jadi ini menunjukkan bahawa pengguna-pengguna kita sekarang ni sangat peka tentang pergerakan harga dan juga peletakan harga oleh peniaga-peniaga. Ops Pantau 2024 memberi fokus isu bekalan, harga, halal, alat penimbang dan juga penjualan barangan tiruan. Beliau ditemui selepas menjadi panel dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Untuk perkembangan semasa cuaca seluruh negara, kita langsung bersama pegawai Met Malaysia Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan semasa status gelombang haba yang masih lagi melanda negara kita. Baiklah, setakat 4.30 petang tadi, terdapat beberapa pertambahan kawasan untuk kategori yang telah pun ditandakan berjaga-jaga, iaitu kawasan-kawasan yang bertanda kuning. Pertambahan tersebut adalah untuk Kuala Selangor dan Sepang di negeri Selangor, Batu Pahat dan juga Muar untuk negeri Johor dan juga di daerah Kampar di negeri Perak. Untuk kawasan-kawasan yang bertanda kuning ini, suhu maksimum yang dicatatkan adalah sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, terdapat juga satu kawasan iaitu di sekitar Pokok Sena di Kedah yang telah pun dinaik taraf kepada tahap kedua kategori gelombang haba, di mana statusnya suhu maksimum untuk kawasan tersebut adalah melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Oleh itu, orang ramai sekali lagi dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah, terutamanya pada waktu tengah hari dan awal petang, dan juga menjimatkan penggunaan air. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa. Imej kamera radar menunjukkan seperti juga hari-hari yang sebelumnya, cuaca adalah cerah dan baik untuk hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung. Dan keadaan cuaca yang cerah ini jangka akan berterusan sehinggalah ke awal malam nanti. Namun begitu, untuk awal malam, keadaan ribut petir dijangka akan berlaku di beberapa kawasan seperti di sekitar pesisir pantai negeri Perak, beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dan juga di sekitar barat Johor seperti di Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Namun begitu, ribut petir tersebut hanya dijangka akan bertahan selama 1 jam sahaja. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak, bagi negeri Sabah, cuaca ribut petir juga dilihat turut berlaku, namun hanya berlaku di sekitar kawasan pedalaman bahagian sandakan di negeri berkenaan, manakala cuaca adalah cerah dan baik untuk bahagian-bahagian lain di sekitar negeri Sabah untuk hari ini. Bagi negeri Sarawak pula, ribut petir pada petang ini dilihat berlaku di beberapa bahagian di sekitar tengah dan juga utara negeri berkenaan seperti di Betong, Sarike, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Keadaan cuaca ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur-ansur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan pedalaman Sarawak seperti di Kapit dan juga Limbang dijangka akan berterusan sehinggalah ke tengah malam. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
usia, badan cepat letih. Jalan sikit pun dah mengantuk. Aktiviti banyak terbatas. Apatah lagi pergi ke masjid. Sejak saya minum Platinum Drink, saya rasa lebih bertenaga. Alhamdulillah, sekarang tak ada masalah dah. Aktiviti harian saya pun lebih lancar. Sehari sekali dah cukup. Ibadah saya pun lebih sempurna. Platinum Drink diperkaya pelbagai jenis buah dan herba semula jadi yang memberi tenaga tambahan berpanjangan. Pastikan V Asia baru beli. Untuk berita dari Bumi Kenyalang petang ini, Sarawak harap Kerajaan Persekutuan percepat status kewarganegaraan anak-anak di Pusat Kebajikan Masyarakat. Langsung bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik Sahih, terima kasih. Sarawak berharap Kerajaan Persekutuan dapat memudahkan proses pemerolehan kewarganegaraan anak-anak yang ditempatkan di Pusat Kebajikan Masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata ia penting bagi memudahkan ibu bapa angkat mereka untuk mendaftar dalam sistem pendidikan. Sukarnya keadaan apabila seorang kanak-kanak itu tiada kewarganegaraan untuk masuk ke sekolah, untuk masuk ke sekolah, dan juga keadaan yang dihadapi oleh ibu bapa yang terpaksa membayar yuran foreigners as a foreigner sebab bukan warga negara. Jelasnya adalah tidak adil bagi anak-anak terbabit yang dilahirkan tanpa pendaftaran sempurna dinafikan hak kewarganegaraan. Setakat tahun ini, seramai 7 kanak-kanak yang berlindung di Institusi Kebajikan Masyarakat di Sarawak telah mendapat kelulusan kewarganegaraan. Datuk Seri Fatimah bercakap kepada media selepas Majlis Pembungkusan Sumbangan Raya 2024 di Wisma Wanita Kuching pagi tadi. Sejumlah 12,000 bungkusan sumbangsih raya akan diagihkan kepada 11 agensi penguatkuasaan dan badan swasta dalam satu majlis khas Rabu ini. Pengagihan akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Pentinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Pelaksanaan program Bridging Learning Loss for Rural Primary School Students in Sarawak merupakan langkah yang signifikan untuk meningkatkan taraf pendidikan di Sarawak, memandangkan terdapat kira-kira 10,000 murid tahap 1 dan 2 masih tidak mampu menguasai kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagahwiin berkata, pandemik COVID-19 telah memberikan cabaran dan jurang akses yang terhad kepada peluang prasekolah dalam kalangan murid-murid sekolah di kawasan luar bandar yang memerlukan perhatian segera, khususnya pembelajaran dalam literasi dan numerasi. It is good that this program is utilizing the digital learning tool to bridge the gaps in learning loss. Technology definitely has the power to not only bridge learning loss gaps, but also to foster a culture of innovation and inquiry that prepares our students for the challenges of the 21st century. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Bridging Learning Loss for Rural Primary School Students in Sarawak di SK Ulu Segan. Tambahnya, teknologi digital sahaja bukanlah penawar bagi ketidaksamaan pendidikan, sebaliknya dedikasi dan komitmen guru dan pemimpin sekolah juga menjadi penentu kepada kejayaan inisiatif tersebut. Objektif utama program ini adalah untuk melengkapkan dan menyokong pemulihan dan guru bahasa Inggeris dengan alatan dan sumber digital yang diperlukan. Seramai 900 pelajar dari 40 sekolah, 80 orang guru dan 6 pejabat pendidikan daerah yang akan terlibat dalam program tersebut. Saudara, saban tahun program penyerahan bubur lambuk telah menjadi satu acara tradisi setiap kali bulan Ramadan untuk disedekahkan kepada masyarakat Islam. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, amalan mulia ini lazimnya diadakan dengan kerjasama dan penglibatan secara bergotong royong penduduk kampung, masyarakat, agensi kerajaan dan pihak swasta. Justru aktiviti seperti ini juga telah membuktikan kesepakatan dan keharmonian masyarakat dalam meluangkan masa melakukan aktiviti secara sukarela. Beliau berkata demikian pada program Gerak Rahmah Sumbangan Bubur Lambuk anjuran kawasan hukum tetangga Kampung Pujut, Tanjung Batu, Miri di perkarangan Masjid An-Nur. Sebanyak 300 bungkus bubur lambuk disediakan kepada penduduk kampung pada kali ini.
Lebih 20 orang pengamal media di Bintulu hadir dalam majlis berbuka puasa yang dianjurkan oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu petang semalam. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang berkata program tersebut bertujuan untuk meraihkan pengamal media yang telah bertungkus lumus menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum selain mengukuhkan hubungan antara mereka. Peranan pengamal media dalam menyediakan informasi sahih tidak dapat disangkal apatah lagi pada zaman teknologi maklumat yang menyaksikan penyebaran berita palsu melalui media sosial berleluasa dan semakin menjadi-jadi. Tambahnya, pengamal media arus perdana masih kekal relevan dan menjadi sumber rujukan masyarakat berbanding maklumat di media sosial. Seorang penunggang motosikal berusia 18 tahun yang dipercayai melakukan provokasi terhadap pengguna jalan raya lain di Jalan Demak, Kuching 14 Mac lalu telah ditahan pihak polis selepas menyerah diri pada malam Sabtu lepas. Menurut satu kenyataan media Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Asmon Bajah hari ini, kes tersebut merujuk kepada satu video berdurasi 1 minit 50 saat yang tular di Facebook. Video tular tersebut menunjukkan suspek seorang lelaki berusia 18 tahun bersama seorang pembonceng lelaki telah melakukan provokasi terhadap pengguna jalan raya berhadapan Pasaraya Maidin pada pukul 5.20 petang sebelum polis menerima laporan berkaitan kejadian tersebut. Pada pukul 9.30 malam Sabtu lepas, suspek menyerah diri di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik di Kuching sebelum ditahan reman selama 2 hari bermula hari ini hingga esok. Turut dirampas sebuah motosikal milik suspek. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau selain didapati negatif dalam ujian air kencing telah ditahan di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 8 individu warga tempatan termasuk seorang wanita ditangkap ketika leka melakukan aktiviti perjudian di sebuah premis perniagaan di Mukah petang semalam. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias dalam satu kenyataan berkata, kesemua suspek yang berumur antara 43 hingga 64 tahun telah ditangkap pada pukul 4 petang dalam satu serbuan. Semasa serbuan, 2 lelaki dan seorang wanita sedang bermain judi jenis mahjong di satu meja, manakala 5 lelaki yang lain sedang memahati mereka bermain. Turut dirampas adalah wang tunai berjumlah RM2,342, 112 biji buah mahjong, 3 biji buah dadu, 2 buah meja dan 8 buah kerusi. Kesemua suspek telah dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Mukah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bumar, terima kasih. Seterusnya dari Bumi di Bawah Bayu, Kuskop bantu Sabah tangani masalah kemiskinan. Paparan itu antara yang akan diperincikan Anisia Daulah. Silakan, Ann. Baik, Sahih. Usaha membantu kerajaan negeri menangani isu kemiskinan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop telah merangkas satu program tambahan yang akan dilaksana di beberapa daerah terlibat. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata program baharu itu akan dilancar Jun ini. Kita sedang muktamadkan, kita sedang teliti dan perincikan program baharu ini di mana ianya akan menggerakkan keseluruhan agensi-agensi dan organisasi-organisasi di bawah tanggungjawab saya. Bercakap kepada RTM, Datuk Ewan menjelaskan pembasmian kemiskinan di Sabah memerlukan penglibatan semua pihak termasuk Kerajaan Persekutuan dan negeri. Terdahulu, beliau menyampaikan van sumbangan Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada Koperasi SMK Tambulion. Turut disampaikan bantuan persekolahan berjumlah RM180,000 kepada 33 buah sekolah di Dun Kadamaian. Sekolah menengah masing-masing menerima RM10,000, manakala sekolah rendah mendapat RM5,000.
Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Tawau berjaya merampas 10 bungkusan berisi syabu seberat 10.79 kg bernilai RM356,070. Rampasan dibuat di sebuah premis perkhidmatan kurir di Jalan Bakau Tawau 9 Mac lepas. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Muhammad Nasir Deraman berkata, bertindak atas maklumat, pasukan operasi penguatkuasaan Kastam membuat serbuan sekitar 12.30 hari hingga 1.30 hari di premis penghantaran kurir berkenaan. Hasil pemeriksaan menemui 10 bungkusan yang dibungkus menggunakan plastik mengandungi hablur jernih disyaki dadah jenis syabu. Berdasarkan jumlah berat yang diperolehi, rampasan ini telah berjaya membetras daripada diedarkan kepada lebih 50,000 orang penagih dadah. Dan dalam kes ini, pengurus syarikat ejen penghantaran tersebut telah dipanggil untuk siasatan. Datuk Muhammad Nasir berkata bungkusan itu dilaporkan dihantar dari Kota Kinabalu ke Tawau. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam sidang media sama, Datuk Muhammad Nasir memberitahu 26 Februari lepas pihaknya juga berjaya menggagalkan taktik membawa keluar kayu balak bernilai lebih RM80,000 menggunakan 3 kontena di Pelabuhan Tawau pada 26 Februari lepas. Kejayaan bersama Jabatan Perhutanan Tawau itu hasil imbasan mesin pengimbas kargo di Pelabuhan Tawau kira-kira 5.45 petang yang mendapati imej dalam ketiga-tiga kontena itu meragukan, tidak seperti diikrar kepada Kastam. Hasil pemeriksaan secara fizikal mendapati 2 daripada kontena berkenaan mengandungi 101 batang kayu balak tanaman jati dan sebuah lagi mengandungi 1,514 batang kayu berubah jenis kayu tanaman jati. Ketiga-tiga kontena dan kayu balak itu ditahan dan diserahkan kepada cawangan penguatkuasaan Kastam Tawau untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Kaedah pembayaran tanpa tunai yang digunakan secara meluas masa kini turut menjadi pilihan utama urus niaga di Bazar Ramadan. Malah tinjauan RTM di Bazar Ramadan Lintasan Diasoka mendapati kaedah bayaran itu menjadi pilihan utama pengunjung kerana ia lebih mudah dan pantas. Selain laju, penggunaan e-dompet ternyata lebih selesa dengan hanya mengimbas kod QR, urusan pembayaran selesai dengan cepat. Senanglah sebab kadang-kadang peniaga tiada duit kecil mau pulang, so kami terpaksa tunggu lama, so dengan QR kita boleh bayar dengan cepat dan balik dengan cepat lah, tidak perlu beratur lama lah. Actually lagi senang lah pakai QR sebab tidak perlu bawa cash banyak-banyak pun, just tap and then bayar, melancarkan segala urusan. Kadang-kadang kita pun tidak sempat mau keluarkan duit seringgit, especially di bazar ni mana boleh bawa duit besar, bukan tidak boleh bawa lah, tapi lagi bagus kalau duit kecil, and for us to transfer to QR sangat-sangat bagus lah, sangat menyenangkan kehidupan. Selain memudahkan pengguna, kaedah pembayaran tanpa tunai ini turut disambut baik para peniaga. Memudahkan kami peniaga untuk tidak memberi baki lah gitu, mempercepatkan perniagaan supaya tidak berbaris. Ternyata inisiatif kerajaan menggalakkan penggunaan e-dompet telah memberi kesan positif kepada pelanggan dan peniaga termasuk di Bazar Ramadan. Sebanyak 500 beg sekolah dan peralatan alat tulis sumbangan Menteri Pendidikan Fadila Siddiq akan diagihkan kepada murid tabika dan tahun 1 dari keluarga kurang berkemampuan di 26 daerah negeri ini. Sumbangan pertama disampaikan kepada 50 penerima di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Liawan dalam Parlimen Keningau. Sumbangan ini disampaikan dalam program Back to School dan majlis berbuka puasa di Kampung Kadalakan Keningau. Kami mengharapkan pada akan datang, kami mengharapkan lebih banyak lagi sumbangan yang diberikan daripada Menteri Pendidikan kepada anak-anak kami di Sabah, khususnya di pedalaman Sabah. Kasih yang bagi saya back tu, saya semangat. Happy bilang. Saya happy dapat bag. Kalau boleh bagi lagi. Terima kasih. Saya mewakili
Semua ibu bapa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberi bantuan kepada anak-anak kami yang berada di sini. Kalau boleh, ada lagi lah. Terdahulu dalam majlis sama, Surau An-Nur Kampung Kadalakan turut menerima bantuan 50 kerusi dan 6 buah meja yang disumbangkan Majlis Pemimpinan Negeri MPN Sabah. Sementara itu, seramai 50 kanak-kanak asnaf sekitar Bandaraya Kota Kinabalu menerima peralatan sekolah dan duit raya sempena Karnival Sihat Wakaf 2024. Karnival yang berlangsung di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu itu anjuran salah sebuah hospital pakar swasta dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional dan pihak masjid. Penyampaian sumbangan disempurnakan wakil setiap agensi. Program bertujuan menyebarkan semangat Ramadan, mempromosi gaya hidup sihat dan memberi kesedaran mengenai kepentingan berwakaf bagi membantu golongan yang memerlukan. Sempena majlis ini, Hospital Pakar KPJ Sabah turut menyerahkan zakat perniagaan berjumlah RM60,000 kepada Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan sumbangan RM5,000 kepada Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Penyerahan zakat disempurnakan Pengurus Besar Hospital berkenaan Muhammad Faizal Muhammad kepada Ketua Penolong Setiausaha Zakat dan Fitrah Iwan Suzairi Hari. Manakala sumbangan kepada Masjid Bandaraya Kota Kinabalu disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Wilayah Sabah dan Sarawak KPJ Healthcare Berhad Asmadi Muhammad Bakri kepada Pengerusi Masjid Datuk Abdul Jamal Tun Haji Sakaran. Alhamdulillah, tahun ini kita sekali lagi dapat menunaikan tanggungjawab berzakat bagi zakat perniagaan sebanyak RM60,000 dapat menyumbang dalam membantu masyarakat Sabah secara amnya lah. Pelbagai aktiviti diadakan sempena Karnival 2 hari ini termasuk majlis khatam Quran, program derma darah, pertandingan berwarna, taklimat kesihatan, ceramah perdana dan pengagihan bubur lambuk. Baik, perkongsian itu mengakhiri paparan dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Sahih. Baik, terima kasih. Shopee. Beli sekarang. Sakit orang tak tahu. Orang yang sakit senang. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan musim ke-14 bermula 20 Mac 2024 pukul 6 petang hanya di TV1. Kes kebakaran di Labuan meningkat. Paparan itu antara yang akan diperincikan Hebri Doni dari Labuan. Silakan. Terima kasih. Ia dapat disaksikan apabila kes kebakaran merekodkan sebanyak 162 laporan setakat tahun ini berbanding 132 laporan sepanjang tahun lepas. Susulan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM meningkatkan kekerapan rondaan di kawasan-kawasan hotspot bagi memastikan ia dapat dikawal lebih awal sekaligus mengelak merebak ke penempatan penduduk. Kecuaian manusia dan juga melibatkan alam sekitar tersebutlah. Sama ada perkara terbuka tersebut melibatkan mungkin dari segi pertanian ataupun pelandangan ataupun pengindustrian. Mungkin banyak longgokan-longgokan sampah yang dibakar. Ini menyebabkan peningkatanlah kepada kes-kes pembakaran terbuka dan juga melibatkan pencemaran udara lah. Orang ramai juga dinasihat agar tidak melakukan pembakaran terbuka sewenang-wenangnya khususnya sepanjang musim El Nino. Mereka yang berdegil bakal berdepan tindakan tegas mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Seksyen 29(A) dan 29(B) yang memperuntukkan denda maksimum RM5,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dalam pada itu, bagi memastikan kesiapsiagaan anggota JB
ABPM, cuti dikurangkan kepada 30% demi bersedia sebarang kemungkinan yang di luar jangka. Diskaun 50% kadar sewa tapak Pasar Awam dan premis niaga milik Perbadanan Labuan PL di Pasar Sentral UTC Labuan dilanjutkan tahun ini. Pemberian diskaun bernilai keseluruhan lebih RM420,000 kini dinikmati lebih 500 peniaga. Kita melihat buat masa ini keperluan untuk semua dapat petungan. Untuk jangka masa panjang, insyaAllah mungkin perniagaan yang di bawah perbadanan, tapi dalam masa yang sama kita melihat juga dalam bentuk sudut keawangan perbadanan itu sendiri. Tapi insyaAllah kita perbadanan khususnya sentiasa prihatin kepada peniaga-peniaga Labuan. Syukur Alhamdulillah jualan sebab ada pengurangan ni membantu kami jualan. Habis lesen macam biasa kan. Jadi yang meja ni daripada yang RM35 tu separuh harga tu syukur Alhamdulillah selepas COVID ni. Jadi daripada bulan 1 sampai bulan 6, lepas tu bulan 7 sampai bulan 12 tidak ada bayaran, Alhamdulillah. Membantulah kepada kami yang sekarang berniaga ni macam susah sedikit lah. Dan juga kami seterusnya puas hatilah mendengar apa yang diterangkan tadi kan. Syukur Alhamdulillah. 750 pelajar sekolah rendah dan menengah terima bantuan persekolahan menerusi program Sahabat 50 WP Back to School peringkat Labuan. Bantuan diberikan berupa wang tunai RM100 melibatkan pelajar yang kurang berkemampuan. Untuk permulaan, 20 pelajar diberikan bantuan tersebut yang disampaikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Bakinya akan disalurkan secara berperingkat secepat mungkin. Dana bantuan melibatkan peruntukan keseluruhan bernilai RM75,000 dengan RM50,000 daripada Jabatan Wilayah Persekutuan menerusi pemberian khas, manakala bakinya daripada peruntukan Yayasan Wilayah Persekutuan yang disalurkan menerusi Pusat Pungutan Zakat PPZ. Simsudin menerusi ucapannya berharap bantuan wang tunai tersebut dapat diperluas kepada ramai lagi pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah pada masa akan datang. Ini pula mengenai Bazar Ramadan. Usaha pelaksanaan dilihat dapat memberi limpahan ekonomi kepada peniaga tempatan, khususnya umat Islam. Bukan itu sahaja, keunikan kepelbagaian cuaca di bazar turut menarik kedatangan pelanggan bukan Islam. Menerusi tinjauan RTM Labuan mendapati lokasi bazar yang strategik berhampiran dataran Labuan memudahkan orang ramai untuk datang ke bazar berkenaan. Ruang dataran ini juga digunakan sebagai ruang bersantai sementara menunggu waktu berbuka puasa. Ini kita dapat tengok vibes dia sangat menarik, terutamanya bila pergi ke Bazar Ramadan di Labuan Mok ini bersama dengan kawan-kawan yang beragama Islam. Keterujaan dia untuk mencari makanan dan minuman itu sangat best. Seterusnya kita dapat lihat ramai sangat orang di sini, terutamanya bila ingin berbuka puasa nanti. Lokasi Bazar Labuan Walk ini sangat berdekatan dengan dataran Labuan lah. Dataran Labuan ni memang dikenali tempat untuk orang berbuka puasa bagi rakyat Labuan sini. Sangat meriah, sangat ramai orang dan terdapat juga pelbagai program yang disediakan daripada pihak Perbadanan Labuan seperti ceramah daripada Ustaz Jemputan. Kemudahan ruang solat juga disediakan Perbadanan Labuan bagi memudahkan umat Islam menunaikan ibadah solat sejurus berbuka puasa. Baik, paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Labuan, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. ...63 warga asing termasuk 3 kanak-kanak diberkas menerusi 26 serbuan di Johor Bahru bermula 13 Mac hingga semalam. Pengarah Imigresen Johor, Baharudin Tahir berkata mereka ditahan kerana bekerja tanpa permit sah dan tinggal lebih masa. Tangkapan melibatkan 50 lelaki dari Nepal, Pakistan, India, Bangladesh dan Myanmar, manakala 10 wanita lagi berasal dari Indonesia, Filipina dan Myanmar.
Pada 15 Mac pula, 44 warga asing termasuk 2 lelaki Cina dan Bangladesh ditahan di pusat hiburan di Iskandar Puteri, Johor Bahru. Ia melibatkan 40 wanita Thailand, seorang wanita Indonesia dan Myanmar disyaki menjadi pelayan di premis itu. Mereka didapati menyalahgunakan pas lawatan kerja sementara dan pas lawatan sosial. Negeri Sembilan melakar sejarah dalam sektor pendidikan menerusi pembukaan Nogari Art School sekaligus menjadi sekolah seni negara yang pertama di negeri itu. Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun berkata, sekolah menengah Tuanku Ampuan Najiah menjadi sekolah ke-6 yang mempunyai program khusus pendidikan seni. Saya tak nak mereka terhenti, mereka rasa tak ada ruang untuk mereka seperti pelajar-pelajar lain yang minat dalam sukan, minat dalam dalam bidang TVET. Jadi mereka minat dalam seni, jadi biar mereka kembangkan bakat mereka. Ini harapan kita dan saya juga ingin melihat bahawa seni budaya yang ada di negeri ini dapat dipelihara. Itu yang paling penting. Beliau berkata demikian selepas majlis pendaftaran murid tingkatan 1 SMK Tunku Ampuan Najiah Nogari Art School di Seremban. Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS, Datuk Dr. Roslan Husin berharap menerusi pembukaan Sekolah Seni Malaysia itu dapat mengangkat seni dan budaya adat pepatih yang simbolik dengan negeri itu. Kita untuk 5 tahun pertama ini kita akan ambil pengambilan 100 sehinggalah maksimum tingkatan 5 ni kita akan dapat 500 pada keseluruhan. Dan harapan kami di jabatan dan juga bersama dengan Datuk Besar, satu hari besok dia bukan sekadar sekolah, dia pergi pada akademik, Nogari Academy, Arts Academy. Jadi dia lain sikit. Itulah, itu harapan kita. Atasi masalah banjir di Kuala Terengganu. 5 kolam tempatan banjir disasar diselenggara tahun ini dengan anggaran kos RM200,040. Kajian Pelan Induk Mesra Alam PISMA termasuk di Kuala Nerus yang disiapkan pada 2019 menjadi panduan untuk naik taraf, bina sistem saliran serta merancang pembangunan bagi jangka panjang. Jabatan Pengairan dan Saliran sedang giat laksana projek pemeliharaan muara sungai Ibai yang dijangka siap November tahun depan. Susulan gelombang haba tahap 2 di daerah Pokok Sena Kedah, orang ramai lebih berhati-hati untuk keluar beli barangan keperluan terutama cuaca panas. Cuaca Zila ni memang amat panas betul-betul lah kata. Bagi saya lah kan, dengan keadaan cuaca lah, musim puasa kan, kita duduk pun tak selesa lah dengan keadaan panas lah. Situasi ikut masa. Boleh bagi lah. Tapi dengan lah ni keadaan pun kita elak waktu mana pun memang panas lah. Buka besar rumah ke? Tak buka luar ke? Macam mana ke? Buka besar kat rumah. Iftar ni kita akan buka dekat rumah lah. Tak banyak lah buka dekat luar ni takut. Sebab luar pun cuaca petang tu pun hangat jugalah. Sebab luar darjah Celsius kita dekat orang kata Kedah ni pun nak dekat dengan 39 lah kehangatan dia tu lah. Niaga ni memanglah panas, kampung pun panas kan. Kalau kita duduk dalam rumah pun lagi panas. Kalau kita tak ada aircon ke apa ke, kalau kita macam orang susah lah, macam P40 tu memang subau orang kata susah lah orang kata lah. Rakyat Pulau Pinang diminta untuk kurangkan penggunaan air sebanyak 10%. Ia selepas rekod penggunaan air di negeri berkenaan mencecah 927 liter sehari semalam berbanding 877 liter tahun lalu.
Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang, K. Padmanathan, pihaknya sedaya upaya menyediakan bekalan air secukupnya kepada penduduk, namun penggunaan berlebihan menjejaskan bekalan air di beberapa kawasan. Antara kawasan terjejas di daerah Barat Daya dan seberang Perai Selatan seperti yang dilaporkan pada Sabtu lalu. Tambahnya, kenaikan mendadak terutamanya dalam situasi kekurangan air seperti di Pulau Pinang adalah tindakan tidak bijak dan tidak mampan. Beliau turut maklumkan pihaknya giat laksana pengabstrakan air mentah dari sungai-sungai muda setiap hari bagi memenuhi permintaan keperluan penduduk negeri berkenaan. Loji Rawatan Air LRA Bukit Pinang di Alustar kini beroperasi sepenuhnya menggunakan bekalan elektrik sedia ada tanpa menggunakan genset. Ia selepas kerja-kerja penggantian kabel dan transformer yang mengalami kerosakan di LRA Bukit Pinang siap dilaksanakan sepenuhnya awal pagi tadi. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada dalam satu kenyataan maklumkan pihaknya akan terus memantau proses pemilihan bekalan air. Ia bagi memastikan pengguna yang terkesan menerima bekalan air secepat mungkin. Sabtu lalu, operasi LRA Bukit Pinang terpaksa dihenti tugas kecemasan berikutan masalah sistem elektrikal dalaman Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada. Susulan itu, bekalan elektrik sementara genset terpaksa digunakan bagi membolehkan loji berkenaan beroperasi. Masalah itu menyebabkan 61,153 akaun pengguna di beberapa kawasan daerah Kota Star mengalami gangguan bekalan air sejak 2 hari lalu. Seorang lelaki dihukum penjara selama 15 hari dan denda RM3,500 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah bagi menakutkan penjawat awam. Tertuduh Muhammad Amirul Azmi Muhammad Akhir, 33 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zulhilmi Latif pagi tadi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh melakukan perbuatan itu terhadap pembantu penguatkuasa Majlis Bandaraya Alustar MBAS, Baidu Azaman Aziz ketika menjalankan tugas. Kesalahan itu dilakukan pada 11.38 malam di kawasan dataran Alustar, Lebuh Raya Darul Aman pada 14 Mac lalu. Kes dikendalikan Timpalan Pendakwa Raya Nasruna Anha Nordin, manakala tertuduh diwakili Peguam Zuriah Muhammad Nordin. Magistrate Muhammad Zulhilmi turut mengarahkan tertuduh di penjara selama 8 bulan sekiranya gagal menjelaskan denda yang dikenakan. Terdahulu tular di media sosial, beberapa individu disyaki peniaga cuba menghalang penguatkuasa MBAS daripada menjalankan tugas di dataran Medan Bandar Alustar. Seramai 20 orang masyarakat orang asli di Tapah, Perak berjaya menamatkan kursus jangka pendek menerusi program permekasaan orang asli di bawah program latihan teknikal dan vokasional TVET orang asli. Kursus selama 8 hari itu memfokuskan kepada latihan kemahiran kepada komuniti orang asli dalam membina sesebuah perniagaan. Ia inisiatif Kerajaan Perak untuk menaik taraf kehidupan masyarakat itu dalam bidang ekonomi. Dan program ini sungguh bermakna dan akan diteruskan. Kita akan gunakan peserta ini untuk mengadakan program di tempat-tempat lain. Dan one of the topic will be on train the trainers. Tapi mereka dah dapat latihan, mereka harus membantu untuk melatih anak-anak orang asal yang lain. Belanjawan Perak 2024 memperuntukkan sejumlah RM5.5 juta kepada program TVET termasuk latihan TVET kepada masyarakat orang asli. Lebih 40 program dilaksana UMNO Kanga sepanjang Ramadan ini melibatkan kawasan-kawasan DUN di bawah Parlimen Kanga. Program dengan kerjasama Yayasan Khair Ummah Antarabangsa, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan serta penduduk setempat. Menurut Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, program yang disusun melibatkan pelbagai peringkat usia. Antara programnya, kelas mengaji Al-Quran, bubur kanji, program singgah sahur, program santuni anak yatim dan ziarah Bella Care. Program-program kemasyarakatan yang seperti ini yang kita teruskan sepanjang Ramadan Al-Mubarak. Dan lebih menggembirakan kita penglibatan banyak pihak berperingkat, bukan soal ahli-ahli UMNO, ahli-ahli parti politik saja, tetapi bahkan membabitkan orang awam. So contohnya hari ini kita buat dua proyek besar.
Macam itulah. Dia punya harga rendah je seronok. Beliau ditemui pada program I Kanji Don Kuala Perlis yang menyediakan 800 pek bubur kanji untuk diagihkan kepada penduduk setempat. Bagi santuni keluarga asnaf sempena Ramadan, UMNO Kanga turut menganjur program singgah sahur di setiap don di bawah Parlimen Kanga. Menurut Ketua UMNO bahagian Kanga, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jaya, kepimpinan parti itu akan bersama penduduk untuk bersahur bersama dan juadah juga disediakan. Justru, keluarga asnaf terlibat tidak perlu menyediakan makanan sahur sambil kehadiran mereka dapat menceriakan lagi suasana sambutan bulan Ramadan. Datuk Dr. Fatul kata program ini antara banyak lagi pendekatan yang dilaksana UMNO Kanga bagi menyantuni komuniti setempat, khususnya golongan asnaf sepanjang bulan mulia itu. Keceriaan jelas terpancar pada wajah 6 orang anak yatim apabila dibawa membeli baju raya bersama Majlis Hal Ehwal Wanita dan Keluarga UMNO Hawa. Kesemua anak yatim mewakili 3 kawasan parlimen iaitu Kanga, Arau dan Padang Besar diberikan kebebasan untuk memilih pakaian hari raya yang diingini. Pengerusi Hawa Perlis, Azihani Ali berkata usaha ini bagi menceriakan anak-anak yatim di samping berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan untuk menyambut Aidilfitri tahun ini. Setiap anak yatim diperuntukkan sebanyak RM100 untuk membeli pakaian baharu. Lebih ramai lagi anak yatim dan asnaf di seluruh Perlis akan dibantu untuk mendapatkan keperluan Aidilfitri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap dan menggunakan surat cara pelantikan kepada 5 orang hakim dalam satu istiadat di Istana Negara hari ini. Majlis istiadat yang berlangsung di Dewan Singgasana Kecil dimulakan dengan penyampaian surat cara pelantikan kepada Hakim Mahkamah Persekutuan Yang Arif Datuk Hanifah Fariqullah dan Yang Arif Datuk Wazir Alam Maidin Mira. Turut menerima surat cara pelantikan ialah 3 Hakim Mahkamah Tinggi iaitu Yang Arif Su Tiang Ju, Yang Arif Alexander Sui Hao Wai dan Yang Arif Emelati Anak Parnel. Datuk Hanifah dan Datuk Wazir Alam sebelum ini berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, manakala 3 lagi hakim adalah Pesuruhjaya Kehakiman. Hadir sama pada istiadat itu Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Abang Hashim. Turut hadir Menteri Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said, Peguam Negara Datuk Ahmad Teruddin Muhammad Saleh dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Mahkamah Rayuan beri tempoh sehingga 9 September kepada Jabatan Peguam Negara AGC sama ada untuk meneruskan atau menarik balik rayuan terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan kontrak sistem visa luar negara VLN. Hakim Datuk Hadariah Said Ismail yang pengerusikan panel 3 hakim membenarkan permohonan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid untuk tangguhkan perbicaraan rayuan pendakwaan terhadap pembebasannya hari ini. Bagaimanapun, beliau berkata ini menjadi penangguhan terakhir dan AGC mesti beri jawapan kepada representasi Timbalan Perdana Menteri itu. Terdahulu, Peguam Bela Datuk Hisham Teh Potik memohon penangguhan perbicaraan rayuan dengan mengatakan bahawa 2 representasi yang dikemukakan oleh anak guamnya kepada AGC masih menunggu pertimbangan. 6.25 juta transaksi direkodkan menerusi sistem pembayaran tol secara terbuka SPT menggunakan kad debit dan kredit dari Oktober 2023 hingga Februari lalu. Ia bersamaan 2.1% daripada keseluruhan mod pembayaran. Pada masa ini, terdapat 11 daripada 33 lebuh raya yang telah menyediakan perkhidmatan pembayaran tol secara SPT, iaitu lebuh raya Best Raya, NPE, Akhleh, GCE, LDP, Sprint, Kesas, BKE, Duke, Max dan Truong Smart. SPT dikenal sebagai alternatif pada kaedah pembayaran tol sedia ada bermula September tahun lalu. Mekanisme pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar masih dalam pertimbangan. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, mekanisme tersebut dijangka tidak akan meningkatkan kos kepada industri sedia ada. Jelas beliau, kerajaan akan menitik berat aspek pelaksanaan dan komunikasi berkesan kepada pihak industri agar tidak menyebabkan sebarang kejutan ekonomi.
Pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar ini akan dibuat secara berperingkat tertakluk kepada ketersediaan berasaskan kepada model yang bersesuaian dan kebolehlaksanaan serta mengekalkan fokus kerajaan dalam memastikan kos sara hidup rakyat tidak terjejas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak umat Islam agar menghayati semangat Ramadan dengan memperkukuh disiplin diri dan santuni golongan yang kurang bernasib baik. Jelasnya, selain meningkatkan amalan, Ramadan juga adalah madrasah untuk mengukuh dan mengilap semula kekuatan, keimanan, akhlak dan disiplin. Kemudian, ia juga harus mengetuk pintu hati nurani kita untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Maknanya usaha yang lebih untuk menambah sedekah, amal jariah, dan masing-masing yang punya sedikit keupayaan untuk menyantuni masyarakat yang kurang bernasib baik. Kalau ada semangat Ramadan ini benar hidup, masalah dalam negara ini lebih terkawal. Begitu juga kalau sudah kita uruskan keluarga di Malaysia ini, kita bolehlah sampaikan kepada rakan-rakan kita di luar. Tambahnya, sekiranya ada semangat Ramadan dalam kehidupan, masalah negara akan lebih terkawal. Seterusnya, kejayaan itu dapat disampaikan kepada dunia luar. Kementerian Pendidikan komited untuk mengembalikan semula permulaan sesi persekolahan kepada Januari pada tahun 2026. Timbalan Menteri Pendidikan, Wong Kah Wah berkata pihaknya telah menyusun dan mengawal kalender akademik sesi 2024-2025 supaya ia bermula pada Februari 2025. Kawalan dan perancangan ini dibuat bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun 2026 dapat dimulakan pada bulan Januari sehingga Disember. Pada masa yang sama, KPM perlu memastikan bahawa penyediaan kalender akademik adalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan, penggau hari dan cuti sekolah 1998 pindaan 2021 yang menetapkan bahawa jumlah hari persekolahan dalam kalender akademik hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Terima kasih kepada Menteri Berbadan Guru Ekoran Perubahan. Gesaan pelaksanaan peraturan yang lebih ketat oleh Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP bagi melarang penggunaan pelajar sebagai kandungan media sosial disokong penuh Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF. Menurut kenyataan pengurusi CMCF, Rafiq Razali menekankan perlunya perlindungan kanak-kanak dalam segala kandungan yang dihasilkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip etika. Kepentingan mengikuti etika tersebut bagi mengelakkan situasi yang mungkin boleh mencetuskan perbalahan dan mengganggu pembelajaran pelajar. Segala usaha mesti dilaksana untuk memastikan apa jua kandungan mestilah tidak akan menyebabkan, menggalakkan atau mempromosikan kecederaan fizikal dan emosi, penderaan atau mendedahkan kanak-kanak kepada bahaya moral. Kesedaran etika digital dan kerjasama antara guru, ibu bapa dan pihak berkepentingan penting untuk melindungi pelajar sekaligus mengekang penyebaran maklumat tidak tepat di media sosial. Pengambilan garam dan lemak yang berlebihan boleh mengundang penyakit buah pinggang. Justru, pakar perubatan meminta orang ramai elakkan amalan tidak sihat sedemikian, apatah lagi jika diberikan kepada murid sekolah. Dan kandungan garam yang tinggi ni memang boleh merosakkan buah pinggang mereka. So sebenarnya budak-budak ni kalau boleh tak nak ada garam tambahan. Kurma butter tu pula, butter tu ada garam dan juga kandungan lemak yang tinggi. Jadi sebenarnya kalau ada kandungan lemak, kalau budak-budak memang perlukan lemak, tapi bila lemak saja begitu tu macam kurang sesuai lah untuk mereka. Susulan musim panas ketika ini, beliau meminta ibu bapa agar lebih kreatif dalam penyediaan minuman ke sekolah, termasuk menyediakan minuman pelbagai perisa bagi memastikan anak-anak masing-masing kekal terhidrasi. Perkembangan Liga Malaysia, Ketua Jurulatih baharu Selangor FC, Nizam Jamil komited membantu pasukan meraih melakar kecemerlangan musim ini. Tegas beliau, kepercayaan diberi pihak pengurusan kepadanya akan dimanfaat sebaiknya. Untuk di Selangor, saya tak fikir sangat tentang saya nak berapa lama kat sini, 2 tahun, 3 tahun, saya tak pernah berfikir itu. Yang saya fikir sekarang ialah apa yang saya boleh bagi pada Selangor, apa yang sebab 24 jam saya rasa dalam kepala saya
berusia 43 tahun itu sebelum ini pernah menjadi penolong ketua jurulatih Selangor bagi membantu Michael Fassbender pada musim 2022. Antara pencapaian bekas pengendali Felda United FC itu sebagai pemain bersama Selangor, kejayaan menjulang Piala FA 2001 dan Piala Sumbangsih serta Piala Malaysia 2002. Perlumbaan League Tour di Langkawi LTDL, saingan musim ini lebih menarik apabila Langkawi kembali tersenarai dalam laluan perlumbaan 2024 yang turut menyaksikan 2 peringkat berlangsung di Sarawak. Perlumbaan edisi ke-28 itu dijadual bermula 29 September hingga 6 Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Henayo berkata perlumbaan berbasikal berprestij itu di benua Asia itu buat kali pertama akan melibatkan laluan di Miri dan Bintulu, Sarawak. Pemilihan 2 peringkat di Sarawak adalah untuk membawa perlumbaan berprestij ini dinikmati oleh rakyat tempatan di Miri dan Bintulu, dan sebelum ini LTDL pernah berlangsung di Kuching pada tahun 2020. Selain itu, ianya memberikan pelumba-pelumba bakal diuji dengan jarak perlumbaan hampir 200 km untuk peringkat ke-7 dari Miri ke Bintulu yang menyediakan peluang membuat pemecahan, breakaway dan mampu jadi penentu juara keseluruhan Petronas Le Tour di Langkawi. Dalam saingan musim ini, keseluruhan 11 negeri kecuali Kelantan, Terengganu dan Sabah akan menjadi hos pelepasan dan penamat untuk perlumbaan itu yang memasuki tahun kedua dianjurkan oleh Majlis Sukan Negara MSN. Pasukan dan pelumba dari Kazakhstan, Amerika Syarikat, Itali, Spanyol, Switzerland, Australia, China, Indonesia dan Jepun turut dijangka mengambil bahagian. Bagaimanapun, pengesahan penyertaan adalah pada Ogos ini. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.